Hari ini udah jadi bila. Astagfirullahalazim. Bila dia dah kita buat tuan-tuan, kita bagi kepercayaan pada dia, insya-Allah dia berubah. InsyaAllah dia berubah tuan-tuan. Ini yang saya minta. Tuan-tuan tolong bagi kepercayaan pada anak-anak tuan-tuan. Kalau dia tak lulus UPSR, dia ada PMR. Kalau dia tak ada PMR, dia ada SPM. Kalau dia tak boleh lulus SPM, dia boleh lulus dalam bidang lain. Saya pergi kepada institut latihan, saya pergi kepada institut perindustrian, saya pergi kepada institut pusat latihan pertanian. Makan minum free tuan-tuan. Makan minum free 6 kali sehari semalam. Belajar apa? Pertanian, jaga lembu, jaga ni. Masya Allah, mewahnya. Sebab tu tuan-tuan jangan takut. Jangan takut kalau anak tuan-tuan gagal dalam pelajaran. Kalau dia gagal dalam pelajaran, ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi. Latih dia. Kalau dia tak boleh dalam bidang teknikal, tuan-tuan boleh hantar vocational. Kalau dia tak boleh dalam bidang akademik, mungkin dia mahir dalam bidang agama. Ni tuan-tuan, luas. Dia bukan satu aja. Ada anak, bila anak dia dapat 10D, 10E, sebelah A tak ada langsung, sebelah B. Menangis. Sampai ada anak yang nak bunuh diri tuan-tuan. Sebab mak dia pressure dia, mak dia tekan dia. Relax, tenang. Luah lagi. Kawan saya, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, tak pernahnya dapat nombor 1. Nombor lah je. Nombor lah 29, 30, 34, 36. Kalau nombor lah tu dia lah. Kalau dia tu nombor lah. Tahap gaban dia tuan-tuan. Dia menulis, dia sendiri tak pandai baca apa yang dia tulis. Tulisannya macam Firaun. Saya kata dekat dia, hang tulis apa ni, cuba baca. Tahu, aku pun tak tahu. Tuan-tuan, sekarang rumah dia banglo kat Felda saya. Dia hantar mak bapak dia pergi haji, buat rumah banglo besar. Besar gila. Bila saya pergi masjid baca khutbah, saya tengok dia ada, duduk tersengih tengok saya. Saya tengok kereta dia besar, dengan isteri dia pun besar. Masya Allah. Habis dia tunggu semayang, dia tunggu saya. Lama tak jumpa hang, ustaz. Aku kena panggil hang ustaz ano. Panggillah nama biasa lah. Dia orang panggil saya Cip. Sebab saya ketua dia pula, ketua murid. Dia orang panggil Cip. Tak apa, panggil ustaz lah. Hang kerja apa? Aku bisnes. Macam mana hang boleh bisnes? Masa ujian matematik peperiksaan SPM, hang orang paling awal keluar. Kami tak ada nak buka soalan, dia keluar. Dia babat kat kami. Tiba-tiba jadi bisnes. Macam mana hang boleh jadi kaya? Dia kata, aku lu habis periksa apa semua, aku pergi Kuala Lumpur. Aku ambil jadi kerja driver Datuk. Jadi driver Datuk, anak dia berkenan kat aku. Datuk bagi menikah. Tak lama lepas tu Datuk mati. Lah dapat kat aku. Nampak tuan. Astagfirullahalazim. Jadi hak mana periksa tak apa nak lulus ni, mengoraklah tengok anak-anak Datuk mana kan. Untung-untung dapat kereta dia dengan semua dapat kat tuan. Itu saya nak sebut tentang rezeki. Rezeki bukan datang daripada sijil. Tidak. Dia tidak ada. Rezeki Allah nak bagi macam-macam. Tuan-tuan yang masuk fiqh sebelum perak, fiqh cakap lada ni, sijil apa ada? Tak ada sijil, tapi Allah bagi nikmat. Tapi bukan saya kata suruh anak tuan-tuan tak ambil sijil pula, bukan berhenti sekolah. Tak, saya nak cerita kalau anak kita kurang berjaya dalam pelajaran, tak apa, jangan susah hati. Yang penting akhlak dia, agama dia. Kalau tuan-tuan anak tuan-tuan profesional, lagi bagus. Anak tuan-tuan doktor, lawyer, engineer, bila balik ke kampung, minta mereka bantu kampung. Bantu sekolah kita. Anak kita lawyer, pandai. Cubalah balik kampung sekali-sekala buat motivasi untuk anak-anak. Anak kita doktor. Bila balik kampung kita, cubalah pergi sekolah rendah, sekolah menengah. Buat motivasi. Percuma. Pengalaman kita. Ini tempat tumpah darah kita. Ini tempat kita cari wang. Ini tempat kita membesar. Daripada sinilah aku berjaya menjadi doktor. Apa salahnya aku balik, kembangkan balik ilmu aku kepada anak-anak buah aku. Ini target kita. Kita bantu masjid kita. Bantu PIBG kita. Tuan-tuan ada anak-anak yang berjaya di sini. Telefon mereka. Bantu ni, kita ada MAPIM di sini.
pemufakatan ibu bapa ni. Tolong mereka. Apa yang kami nak buat program? Bila kita pakat kerjasama, tuan-tuan jadi hebat. Bapa, mak, anak-anak, bila dia buat kerjasama, dia jadi hebat. Masyarakat kalau bekerjasama, dia jadi hebat. Cuba tengok jari kita. Jari kita, kalau pecah macam ini, tak apa kuat. Saya pegang botol mineral satu macam ni. Tak kuat. Cuba saya genggam 4-4. 5-5 genggam. Cuba ambil. Ambil. Ambil lah. Tak boleh ambil dia. Sekarang saya pegang satu je. Cuba ambil. Nampak? Sebab tu kita kena kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Memang kita tak sama. Ini ibu jari gemuk pendek. Ini jari telunjuk, ini jari hantu, ini jari manis, ini jari anak. Tak sama. Mana nak sama, tuan-tuan? Tak sama, mana nak sama? Tetapi kerana tak sama inilah, bila kerja sama, dia jadi kuat. Cuba saya penampak. Cuba saya genggam penumbuk. Cuba saya tumbuk abang ni dengan ibu jari. Tumbuk kang? Dia gelak je, tuan-tuan. Tapi kalau macam ini, bisu dia. Nampak? Bila kita genggam, dia jadi sama. Sekarang saya pegang mikrofon. Nampak? Sama. Satu di sini, 4 di sini sama. Saya pegang mikrofon. Walaupun ada yang pegang mikrofon macam ini. Ya. Hanya kamu. Nampak ada, tuan-tuan. Orang pegang macam ini. Cuba kita tengok, kita pegang steering kereta. Dia akan jadi sama. Tangan kita akan jadi sama. Cuba tuan-tuan tengok masa makan nasi. Dia akan jadi sama. Cubalah kalau sama jari pada awal, macam mana nak makan nasi? Tuan-tuan balik rumah tengok, apa jari tak sama? Ambil pisau potong bagi sama. Baru cantik, sama. Cuba makan nasi, boleh? Tak boleh. Lalah sodok je ngak. Apa sodok maklum? Jari sama pula kata dia. Yang tak sama itu disuruh bekerja sama. Jadilah elok. Ni, daripada sini boleh pegang cangkul. Akhirnya bendang kita boleh buat. Ni tak sama bila buat pegang cangkul jadi kuat. Masya Allah. Bila tak sama kita kacau nasi, pap. Jadi kuat. Yang tak sama ini bila kita satukan, dia jadi mulut, badan jadi kuat. Tuan-tuan, kita duduk dalam rancangan kita ni mana sama? Abang belah lain, saya belah lain, datuk belah lain. Yang ini bendera merah, yang ini bendera kuning. Sekarang mana kuning? Ini bendera hijau, ini bendera biru. Tak sama. Kenapa kita nak besarkan yang tak sama? Kita carilah yang sama. Ambil yang sama. Kalau kita besarkan yang tak sama, habislah. Apa yang sama kita? Melayu, Islam, kiblat, Nabi, Quran, Tuhan, bahasa, masjid, kampung, kerja. Semua sama. Semua sama. Bahasa sama. Belacan pun sama. Ambil wuduk pun sama. Semua cara sama. Sambut Jumaat, semayang Jumaat sama. Raya sama. Puasa sama. Yang tak sama cuma bendera atas pokok. Itu aja tak sama. Kenapa kita besarkan yang tak sama? Kenapa kita tak besarkan yang sama? Cubalah kita bersatu. Kita membangunkan kampung kita. Kalau kita bersatu, Allah bagi nikmat. Kalau kita bersatu, masjid makin hebat. Kalau kita bersatu, seluruh akan jadi hebat. Tapi kalau kerana satu yang tak sama, kita nak bergaduh, hancur, tuan-tuan. Begitulah anak-anak, tuan-tuan. Seorang doktor, seorang lawyer, seorang cikgu, seorang pegawai, seorang kerja kelang. Seorang tak ke mana-mana, duduk dengan kita. Tuan-tuan, kerjasama. Seorang doktor di mana? Selayang. Seorang doktor di mana? Di Johor. Seorang lawyer di mana? Pulau Pinang. Seorang cikgu di mana? Di Kedah. Yang tak kerja ni, yang tak kerja besar anak kita. Sekarang duk buat bendang dengan kita. Jangan dihina yang nombor 5. Kalau nombor 5 ni jadi arkitek, agak-agak dia nak duduk sini. Dah, dia tak duduk. Lalas apa yang tinggal di rumah kita sekarang? Kita berdua. Kalau suami mati, tinggal seorang. Siapa jaga kita?
Sekarang ni anak yang tak berjaya itulah yang tolong tuan-tuan. Bila sakit bawa ke hospital. Bila sakit tengah malam dia yang picit kepala. Kalau kita nak pergi kuliah pun dia bawa naik motor. Kalau kita nak pergi masjid kuliah muslimat, anak kita naik motor. Nanti dia jemput kita. Sebab tu bersyukur. Jadi abang-abang yang berjaya tadi, tolong adik dia yang kurang berjaya. Man, kami nak jaga mak, kami tak mampu. Nak balik selalu banyak kerja. Sekarang kami bagi dekat kamu sebulan 500, kamu jaga mak. 500 kali 4, 2,000. Nah, lagi mahal daripada gaji pegawai. Duduk situ. Itulah nama dia, apa yang penting kerjasama. Jangan kutuk mengutuk, tolong menolong. Adik kita tak berjaya, SPM pun kantoi, masuk pusat latihan pun kantoi. Tak apalah mak, dia jaga mak, biarlah dia buat kerja-kerja kampung. Untuk jaga mak kami bagi upah pada dia. Barulah dia rasa dihargai. Ini tuan-tuan yang kita nak. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, siapa pun anak kita, bersyukurlah. Tuan-tuan ada anak yang berjaya, bersyukur. Tuan-tuan ada anak yang tak berjaya, pakak-pakak dengan pemimpin masyarakat. Jangan kutuk mengutuk. Bila anak kita hisap dadah, berapa banyak orang yang kutuk. Anak dia hisap dadah. Ya Allah, bapak rajin semayang, anak hisap dadah ya. Jangan cakap macam itu. Hari ni anak dia hisap dadah. Satu hari. Sebab itu kita kena jaga. Kita pun ada anak. Anak dia kena tangkap basah. Jaga-jaga. Kamu pun ada anak dara? Tangkap kerin pula. Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab tu jangan kata ke dia. Bila dalam kampung kita ada masalah, kita bincang. Jawatankuasa masjid, tok ketua kampung, tok lurah kita, pergi nyembang. Tak apa mat, kami tahu anak kamu ada masalah, inilah budak-budak zaman sekarang, mat sabar mat. Untuk masalah kamu, anak kamu yang isap dadah macam ini, ada satu tempat ku cadangkan. Di mana? Di Cure and Care, Bukit Bertajam. Pergilah tuan-tuan, saya cadangkan. Klinik CNC nama dia. Klinik ini di bawah kerajaan punya, bawah AADK. Untuk orang-orang yang hisap dadah, yang suka rela nak berhenti. Dia bukan ditangkap polis, dia saja nak berhenti. Pergilah hantar sana, baru saya pergi tuan-tuan. Dia menggunakan pendekatan agama untuk baikkan anak-anak kita. Kalau anak orang tu mengandung tanpa nikah, sabar. Jangan sampai budak tu lari daripada rumah. Kita jaga dia. Cari penyelesaian dia. Jangan dihina dia, dihalau dia, akhirnya dia pun lari. Dia buang anak dalam sungai. Kita sebagai satu kampung, kena jaga. InsyaAllah. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir. Ini kampung kita. Ini adalah tempat tinggal kita. Kalaulah kita pakat, setiap jalan masuk ke kampung kita, setiap malam kita buat pos. Kita buat rondaan. Mana nombor asing, nombor pelik yang kita tak kenal, bukan orang tempatan, tanya dia, nak ke mana kamu? Kita tengok anak-anak remaja yang duduk di luar lepak-lepak, kita pergi jumpa dia. Balik, sekarang dah pukul 12, balik, jangan lepak-lepak. Kalau kita pakat tuan-tuan, elok kampung kita. 5 orang parti hijau, 5 orang parti biru, 5 orang parti biru muda. 15 orang tiap-tiap malam ronda satu kampung. Tidak ada pecah rumah, tidak ada hisap dadah, tidak ada perbuatan mahram, sumbang mahram, tidak ada perbuatan yang jahat. Sebab kita ronda setiap malam. 3 parti bersatu. Apa salahnya? Tapi kita memilih untuk berpecah. Hasilnya tanggunglah sendiri. Ada kereta kena pecah. Ada pokok serai kena cabut. Ada buah pelam hilang. Ada motor lebuh. Jadi yang ni yang kita tak mau. Jom kita bersatu padu demi anak-anak kita. Bila kita cemerlang, insya-Allah anak-anak kita juga akan menjadi cemerlang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya melancarkan tadi buku saya yang terbaru yang bertajuk